apa kita buat pun, matlamat kita ibadah kan. Jadi kalau kita menanam pokok, kita nak mengharapkan kita makan, ya rasanya memang tak semua boleh dapat. Tapi bila kita rasa kita nak buat sesuatu ni kerana ibadah, maksudnya kalau kita dapat bagi sedekah pada orang daripada hasil tanaman kita tu, saya rasa itu satu kepuasan lah. Terutama kita ni apabila kita dah berumur macam ni, kita mengharapkan selepas pada ini generasi kita Anak akan cucu. ada tempat lah, Ah. anak cucu kita. Anak cucu. Nak mencari merasa makan durian sedap, nak ada pokok-pokok. Kalau nak mengharapkan mereka nak mencari akan datang, mungkin tak mampu lah. Sebab apa, tanah pun mahal, susah nak beli. Dan Masa untuk buat masa juga. nak buat. Jadi saya fikirkan walaupun umur dah 60 lebih, kami bersara, kami fikir dalam sebulan dua tu memang seronok lah, kata setahun lah seronok lah duduk di rumah kan. Tapi bila kita dah lama-lama kita rasa macam satu kerugian lah. Bila kita masa yang kita panjang ni kita tak buat apa-apa. Jadi bila kita dah buat macam ni, kita rasa kepuasan lah untuk menjalani masa tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini cukup bertuah ya, kerana saya dapat menerima dua orang guru suami isteri yang telah mengusahakan tanaman durian ya di Kampung Gajah Perak. Jadi mari kita berkenalan dengan cikgu ni, dan cikgu ya, saya nak tanya juga bagaimana ideanya cikgu dapat untuk menanam durian ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rani, dan ini isteri saya Hajah Nurhayati. Kami kedua-duanya pencen guru. Selepas dia bersara tu, saya bersara awal 58 tahun. Kemudian 2 tahun saya berulang lagi menghantar isteri saya bekerja. Dan selepas itu kami bersara bersama. Mulalah kami memikirkan macam mana nak buat satu-satu aktiviti yang boleh katakan kita tak perlu nak berdiam saja di rumah. Dan kebetulan isteri saya dah membeli sebidang tanah seluas dia lebih kurang 3 ekar tahun 2010. Jadi pada tahun itu kita hanya bergantung pada sawit lah. Tanah yang 3 ekar ni ditanam 2 ekar sawit tua. Dan seekar lagi tu saya usaha sendirilah. Masa-masa tu hutan tebas. Tapi apabila selepas bersara tu, saya rasa ada sesuatu yang lebih menarik lah kalau kita jadikan kebun ni. Kalau kebun sawit, dia datang tengok sawit, dia tak ada apa-apa kan. Mungkin sebulan sekali datang pun tak ada apa aktiviti nak buat. Dia bila bincang orang rumah, orang pula setuju. Dia pula kata dia pun berminat lah nak buat kebun ini untuk tujuan, kata orang, bila masa dah tua so anak cucu boleh tumpang-tumpang lah. Tumpang-tumpang makan buah kalau ada, insyaAllah. Kemudian ataupun datang ke sini lah bila-bila masa dia orang nak datang.
Tapi selepas pada kita memikirkan macam mana nak operasi ni, yang terfikir dalam kepala saya ialah masalah pokok sawit. Dari segi penyediaan tapak ni, pokok sawit pada saya agak sukarlah. Semua orang kata sukarlah. Sebab dia orang kata akar sawit yang berpuluh tahun ni, dia akan merebak seluruh tanah dia. Dia akan menyukarkan pokok-pokok untuk kita tanam. Jadi idea tu datang daripada perbualan dengan kawan-kawan je lah. Kami pun bincang bersama macam mana nak buat kan. Jadi adalah kawan-kawan yang datang yang berbincang. Terutama sekali Cikgu Kamal Zaman lah. Dia tu pakar durian. Jadi banyak kami bergantung pada idea-idea dia lah. Jadi sejak daripada itulah kami mulakan tekad untuk menjadikan kebun kelapa sawit tua ni sebagai dikatakan tapak tanam durian dan kebun dusun lah. Nak bertanya pula pada Cikgu Yati ya, bagaimana agaknya datangnya idea untuk membuat konsep kebun dalam taman ni? Saya sebenarnya ada idea ni daripada saya masih sekolah lagi. Masa saya mengajar lah, maksudnya saya ada seorang kawan, kami memang suka tengok gambar-gambar cantik. Ada pondok, ada taman. Lepas tu saya pun cakap kawan saya, masa tu saya sekolah terakhir saya lah, sekolah SK Bakung. Dekat sini, berapa kilometer bang? Lebih kurang 6-7 kilometer daripada sini. Dan kawan saya pun orang sini, Cikgu Nahaliza namanya. Dan dia memang berminat cerita pasal durian, bunga, kebun. Memang saya minat lah, itu minat saya. Jadi dia suka buka YouTube, cari gambar-gambar menarik. Maksudnya apa? Cari konsep kebun dalam taman. Sekarang ni saya cubalah untuk merealisasikan kami punya impian dengan suami saya. Kebun dalam taman, insyaAllah. Okey Cikgu ya. Bila Cikgu mula mengusahakan kebun ini dengan menukar tanaman sawit kepada tanaman durian? Jadi kami bermula pada bulan September lah tahun 2020. Sebab masa tu Selepas PKP lah. Masa tu ada kelonggaran sikit. Jadi bila balik sini tu kita tengok tanah ni digenangi air. Sebab pada masa tu hujan cukup kuat pada bulan September tu. Jadi tanah ni pun tak berapa kata orang stabil lah. Sebab banyak air dalam. Jadi pada bulan 9 tu kita mulakan dengan pembinaan parit. Itu langkah pertama lah. Lepas tu baru kita tebang pokok pada bulan 9. Oh, tebang pokok apa tu ya? Pokok sawit tua. Oh, pokok sawit tu baru ditebang selepas tu Lepas tu bila kita buat parit, air dah keluar, dah boleh katakan tak ada sangat air bertakung. Barulah kita tebang pokok tu, kemudian kita racik. Racik tu yang kata orang kita tak ada pengalaman. Macam mana nak musnahkan pokok sawit yang bertimbun-timbun tu setelah racikan tu kan. Sebab yang pertamanya, dia menjadi busuk yang tinggi. Dan kita nak bakar dia tak makan. Itu pengalaman bagi orang-orang yang nak membakar batang sawit. Saya rasa tak semudah. Batang sawit ni apabila dia dah terimpun, dia basah, dia kebam air. Bila kita bakar, hanya makan daun je. Dia lambat mereput. Jadi Cikgu, maknanya kalau kita nak membersihkan kebun yang daripada asalnya sawit memang satu cabaran besar Suami saya usaha untuk bakar, untuk ambil tempoh untuk keringkan timbunan potong batang-batang sawit tu. Lama. Tapi tak berjaya untuk dibakar. Lepas tu tak siapa bagi idea. Kacik. Dah diracik, dah tapi tak boleh dibakar sebab dia tak mereput. Ambil masa sebenarnya. Dia ambil masa, kita pun rasa masa tu penting. So macam jadi daripada situ ada, tak tahu siapa bagi Adalah kawan tu. ada kawan bagi idea tanam. Lepas racik tanam Lepas racik selepas kita tak berjaya Timbunan yang bakar kami tu. dah tak berjaya bakar tu Lepas racik tanam. tanam. Kita tanam. Buat Kita buat parit. Parit ada 7 tujuh parit panjang. Lepas tu tanam, panggil excavator. Berapa lama Cikgu proses daripada tebang sampai menanam tu lebih kurang Cikgu ambil masa? Hampir 3 bulan. 3 bulan 3 bulan lah. 3 Bulan pertama tu kira tak kering lagi. 2 bulan lepas tu dia tengok dia dah ada kering, kita bakar. Tapi bakar dia hanya makan daun je lah. Dia tak makan batang. Tak saya tu. Problem dia ialah
ke batang sawit bila kena air dia kebam air. Kurang dalam 2 bulan, sebulan lebih lah. Kita mikirkan macam mana nak tanam pokok durian ni kan. Barulah kita fikir tentang, saya pun banyak tengok pengalaman, tengok YouTube, tengok orang tanam macam mana kan. Jadi akhirnya kita dapatlah tanaman durian ni sebaik-baiknya melalui dengan membuat busutnya. Busut. Apa lagi tanah dia rendah ni cikgu? Tambah lagi rendah lah. Cikgu Kamaruzzaman lah selalu datang tengok. Dia lah. Cikgu Zaman tu dia banyak membantu kami dari segi memberi idea-idea. Saya pun berkesempatan kan tengok busuk awal cikgu tu. Memang tinggi lah, nampak tinggi. Saya pun sebenarnya terkejut juga. Dekat 5 kaki tingginya. Tapi bila dah ditanam, dia jadi rendah rupanya. Tapi macam Cikgu Muhammad Zaman kata, dia akan merendah dari masa ke masa tu akan merendah. Sekarang pun saya tengok tadi ada yang lebih kurang 3 kaki je daripada dulu dekat 5 kaki. Dia macam mengecil lah. Dia dah makin padat kan. Tapi cantik lah. Memang cantik busuk dia. Tapi tanah ni pun, tanah yang dipanggil tanah yang top soil ni, bila dah ada akar sawit ni, dia dah macam kata, dah tak ada baja kan. Dah tak ada baja dan dia keras. Sebab masa saya tengok di bawah pokok sawit tu rumput tak berapa banyak. Maknanya tanah tu dah tak ada baja. Jadi apa yang saya dapat daripada pengalaman kawan-kawan, kita korek tanah tu. Biar dia jadi lubang dulu. Maknanya tanah masa tu dia dah lapang, dah tersebar macam tu. Panggil beho, korek, buat lubang lebih kurang dalam 5 kaki ke 6 kaki lah dia punya area dia kan. Kemudian dalamnya lebih kurang dalam 3 kaki untuk mengorek keluar akar sawit tu. Sebab akar sawit ni dia padat dan dia tak mudah reput. Mungkin ambil masa 2 tahun baru dia reput kan. Tanah tadi payah lah. Dia tanah tu saya angkat tak tepi. Kemudian kebetulan tanah yang ada yang dah dikorek parit tadi memang banyak. Jadi kita jadi busut. Kita kumpulkan tanah tu balik. Jadi kalau lebih kurang tinggi 5 kaki lebih. Dia punya diameter. Luas dia tu lebih kurang 12 kaki lah. 12 kaki 5 kaki tinggi, 12 kaki diameter. Lebih kurang. Lepas tu kita mikirkan akar sawit ni bila kita korek, tanah tu dia nak letakkan kat atas balik untuk dapatkan top soil tu kan. Jadi itulah yang kita buang. Akar tu sawit tu kita boleh buang sebab dia dah gemuk kan. Jadi maknanya secara tak langsung di atas tu top soil, di bawah tu kita dah korek akar sawit. Di tanah tu dari segi masalah akar dah kurang lah, tak ada lah. Jadi dari segi penyediaan tanah apa semua tu, sebelum kita buat tanaman, apa-apa tanaman lah, macam sini tanaman durian utama dia. Memang cabaran dia ialah kita menyediakan tapak tu kena betul-betul. Kata orang kena sabar lah. Kalau andainya kita tak sabar, kita nak terus tanam, mungkin kita tak dapat hasil yang baik. Jadi alhamdulillah, saya pun dapat juga ilmu-ilmu daripada kawan-kawan. Setelah kita kumpul tanah tu, yang penting sekali ialah kita gemburkan tanah tu. Menggemburkan tanah tu ialah kita menggunakan mikrob, orang panggil gunakan EM lah. Jadi saya sembur lebih kurang 5 kali. 2 minggu atau seminggu lebih, sembur sekali. Lepas tu, barulah kita biarkan tanah tu sampai dia betul-betul pulih lah. Tubuh dolomite. Dolomite. Okey cikgu lepas cikgu gemburkan tanah buat busut, berapa bulan selepas itu baru cikgu tanam durian? Berapa lama tempoh antara tu baru cikgu tanam durian? Tanam durian ni saya rasa lebih kurang dalam 6 bulan ke 7 bulan lah. Selepas busuk tu siap? Selepas busuk siap lebih kurang dalam 4 bulan lah. 3 bulan lebih. Sebab apa kami menunggu pagar siap. Sebelum pagar siap memang kita tak tanam. Sebab musuh babi pun akan masuk kan. Jadi tunggu pagar siap. Sementara itu tanah semakin pulih lah. Jadi kalau ada penyediaan, kita sediakan mula dengan bulan 9. Kita tanam bulan 5. Tahun 2021. Mula tahun 2020. Mana hampir 8 bulan baru tanam sebab infra tu ya. Cikgu, dengan rumah kebun yang cantik ni, dengan pagar yang elok sesuai dengan ni, mana datang dulu cikgu? Rumahnya cantik, memang cantik, rumah kebun yang cantik. Kita peringkat awal pun bila kita nak buat rumah, nak buat penyediaan tapak ni pun kita dah fikir dah. Yang pertama sekali kita mesti ada tempat nak berteduh. Sebab kita akan datang hari-hari.
Jadi kita buat kat rumah dulu lah. Yang keduanya, kita tahu barang-barang yang ada kat sini, barang-barang yang kita bawa sini mesti kita simpan kat sini. Jadi kita mesti ada store. Dan kita ada bilik yang khas untuk kita bolehlah berehat, nak semayang sebagainya lah. Jadi kita utamakan dari segi persediaan rumah tu dulu lah untuk apa ni? Pagar selepas pada tu. Sebab masalah pagar ni bukan apa. Kita ada PKP. Iaitu. Bila PKP kita tak boleh keluar mencari barang. Jadi kita tak ada Stop lama. tak boleh keluar ke mana-mana. Jadi cuma kita menunggu je lah sampai boleh keluar. Barulah kita dapat buat ni. Tu dia tertangguh sikit. Nak tanam pun. Punca daripada pagar kita nak cari barang tak boleh. Pagar ni sebenarnya berasal ideanya kita dah bincang lama dengan isteri macam mana nak buat dengan kos yang kita kalau boleh seminimal boleh lah. Jadi bahagian depan ni kita pakai pagar apa, pakai clamp kan. Main clamp ni. Yang ini kita pergi usaha sendirilah. Selepas dapat keluar tu saya terus pergi beli kat kilang. Direct beli kat kilang. Di Mengelembu Ipoh. Jadi kos tu sangat murah lah berbanding di sini kan. Hampir separuh. Kemudian saya fikir dengan rumah kalau misalnya kita nak buat clamp fan ni mahal lah. Mahal, kos tinggi sangat. Jadi kita buat satu idea. Idea ni mungkin orang tak ada lagi lah. Tapi saya dapat idea asas ni daripada YouTube. Daripada Jepun. Di mana kita gunakan cingling lah. Cingling ni biasanya digunakan untuk menegang tu pakai dawai. Tapi kita gunakan besi plate. Jadi itu sebabnya dalam pagar ini ada dua bahagian ni. Bahagian yang kedua, bahagian yang sebelah kiri kanan ni. Dia ditarik lah dengan besi tu kita welding pada tiang besi. Tiang kena besi tak boleh batu. Yang baru kita boleh welding kan. Jadi kita ada besi plate pula untuk ikat kiri kanan dia. Jadi dia kemas. Jadi frame. Jadi frame. Dia tak mudah jatuh lah. Kalau setengah macam pagar biasa tu kalau pakai dawai kena dia mengendur dan mudah putus dawai kan. Jadi rosak lah. Jadi kalau kita tengok dia jadi kemas. Jadi pagar ni kalau kita tengok dari segi keselamatan untuk babi okey lah. Sebab dia sampai ke bawah kan. Jadi babi mungkin payah nak masuk. Cuma musuh-musuh yang lain, terutama sekali kera monyet ni. Banyak. Dia akan dia sekeliling sawit. Memang banyak lah. Jadi bila kita tengok musuh ni payah nak dijaga kalau melalui pagar je, kita mula dengan menggunakan apa tu? Pagar elektrik lah. Jadi saya sekarang ni dah pasang dah pagar elektrik untuk mengelakkan monyet di bahagian atas pagar ni. Dengan harapan macam tu lah monyet akan serik lah bila kena dengan elektrik kan. Varieti apa yang cikgu tanam 32 batang ni? Dalam pokok-pokok 32 batang ni saya campur-campur lah. Sebab idea kami bukanlah untuk komersial sangat. Jadi kita bertanam ada musang king, ada IOI, duri hitam, nok keracik. Lepas tu ada telur buaya, D24. Lagi banyak lagi lah 2-3 jenis lagi yang memang kata ni apa? Teka. Lepas tu montong pun ada. D99 pun ada. Dia tak kata bukan bertumpu pada satu jenis je lah. Wah, ini menarik nanti cikgu kalau berbual insya-Allah 5 tahun besok. Berbagai varieti kita boleh rasa betul. Cikgu, insya-Allah. Dengan harapan macam tu lah. Mana semua orang datang, kalau datang tu dia bolehlah kita merasa banyak-banyak jenis koyak ni kan. Insya-Allah, insya-Allah. Selain pokok durian, apa lagi cikgu tanam dalam kebun yang menarik ni? Idea nak menanam kebun ni, di dalam kebun ni kami memikirkan dari segi keseronokan. Maksudnya kalau kami datang kebun ni kita ada benda-benda lain lah selain durian nak tunggu buah. Kita ada pokok-pokok lain. Macam yang pertama sekali kita tanam ni pokok yang mudah berbuah. Contoh belimbing, jambu batu, jambu air. Dan pokok-pokok yang kita rasa susah nak didapati lah. Tak pun jarang nak kita dapat tengok macam pokok-pokok rare. Yang sini mungkin orang sini tak tahu pokok keriang dot. Pun kita tanam. Abiu. Kemudian ada pokok apa mata kucing pun semua memang ada lah. Yang kita ni pokok ajaib, pokok ajaib 66.
Mencupu. mencupu. Lagi belakang ni kita ada pokok kuning tu biasalah kan. Tapi pokok-pokok yang rare ni, Ciku semua ada lah. kerkuk, buah-buahan. kerkuk saya tak pernah dengar pokok kerkuk ni. Ada kat belakang. Ada kat belakang pokok kerkuk. Kemudian ada pokok apa ni, Pokok yang pergi. yang pelik-pelik ni. Abiu pun ada. Jadi kebanyakannya kita memikirkan, okey, anak cucu kita tak kenal pokok ni. Sebab kita sendiri pun tak apa kenal. Sebab benda ni boleh katakan, dia orang kata dah hilang daripada kehidupan manusia sekarang ni, nak fokus pokok-pokok je tu kan. Jadi Alhamdulillah, tu yang ada. kebun cikgu ni insya-Allah satu hari kan, kalau dia dengan Tuhan nanti elok dia, selain durian macam-macam buah-buahan kita boleh dapat ya. Dan benda-benda yang pelik-pelik lah tu, memang saya sendiri pun dengar pun pelik lah. Pelik bagi saya lah. Ya, benda yang betul rare betul lah ya. Rare. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey cikgu, biasa kita dengar kan, tanam durian ni dah pencen baru nak tanam. Sempatkah aku merasa banyak juga orang yang dia rasa ish tak payah tanam lah, dia kata sudah tak tanam jugalah kan. Jadi apa nasihat cikgu lah pada orang yang baru nak tanam durian ni, terutama orang yang pencen ni lah, kadang dah umur 60 lebih baru nak mula tanam durian. Jadi pada saya lah, apa kita buat pun, matlamat kita ibadah kan. Jadi kalau kita menanam pokok, kita nak mengharapkan kita makan, ya rasanya memang tak semua boleh dapat. Tapi bila kita rasa kita nak buat sesuatu ni kerana ibadah, maksudnya kalau kita dapat bagi sedekah pada orang daripada hasil tanaman kita tu, saya rasa itu satu kepuasan lah. Terutama kita ni apabila kita dah berumur macam ni, kita mengharapkan selepas pada ini generasi kita Anak akan cucu. ada tempat lah, anak cucu kita. Anak cucu. Nak mencari merasa makan durian sedap, nak ada pokok-pokok. Kalau nak mengharapkan mereka nak mencari akan datang, mungkin tak mampu lah. Sebab apa, tanah pun mahal, susah nak beli. Dan Masa untuk buat masa juga. nak buat. Jadi saya mikirkan walaupun umur dah 60 lebih, kami bersara, kami fikir dalam sebulan dua tu, memang seronok lah. Kata setahun lah, seronok lah duduk di rumah kan. Tapi bila kita dah lama-lama, kita rasa macam satu kerugian lah. Bila kita masa yang kita panjang ni, kita tak buat apa-apa. Jadi pada saya, untuk orang yang nak bersara lah, nak bersara ke ataupun mula bersara ke, masih ada lagi modal, masih ada lagi duit tu, fikir-fikirlah perkara-perkara yang boleh datang kepada macam ni kan. Sebab dia memberikan satu impak jangka masa panjang. Kalau bandingkan kalau kita katalah, memang kita suka lah pergi melancong, pergi ke mana-mana ni, tapi kepuasan melancong hanya sekejap. Pada saya, bila saya tak datang kebun sehari, saya rasa macam tak selesa sangat. Saya mesti nak datang, nak tengok pokok-pokok, nak rasakan kepuasan bagi kita duduk di kebun. Ada puncanya, nak rasanya, yang saya boleh bagi pandangan. Itu dia tadi tuan-tuan ya, temu ramah saya dengan Cikgu Rani dan isteri Cikgu Yati ya. Bagaimana bersemangatnya mereka menjadikan kebun durian seluas 2 ekar lebih di Kampung Gajah ya. Cantik kebunnya dengan tanaman buah-buahan dan sebagainya, dan kita berharap ia menjadi satu inspirasi kepada kita yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.